Ini kita akan masuk base dan alkali. Okey, pertama sekali kita tengok base dulu. Apa itu base? Base adalah suatu bahan kimia yang bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. So keyword kita adalah bahan kimia bertindak balas dengan asid untuk menghasilkan garam dan air sahaja. Okey, so di bawah base sebenarnya terdapat dua. Okey, yang satunya kita masih panggil dia sebagai base. Okey, base. Di bawah base, okey, kita masih terdiri daripada dua. Okey, yang pertamanya kita masih panggil dia sebagai base. Yang kedua kita panggil dia sebagai alkali. Okey, base ini sebenarnya rujuk kepada base yang insoluble, tidak larut dalam air. Manakala alkali pula adalah merujuk kepada base yang larut di dalam air. Okey. Okey, so di sini contoh base yang tak larut di dalam air, contohnya kalsium oksida, okey, magnesium oksida. Okey, mereka adalah base yang tak larut di dalam air. Jadi mereka tetap dipanggil sebagai base. Alkali pula adalah merujuk kepada base yang larut di dalam air. Okay, contohnya natrium hidroksida, kalium hidroksida, potasium oksida, okay, dan amonia. Apa yang berlaku sebenarnya, okay, pada alkali adalah apabila mereka larut di dalam air, mereka akan mengion, okay, dan menghasilkan ion hidroksida. Okay, contohnya apabila natrium hidroksida larut dalam air, dia akan mengion, maksudnya menghasilkan ion dan menghasilkan ion hidroksida. Sama juga dengan kalium hidroksida, dia akan menghasilkan ion kalium dan ion hidroksida. Okay, untuk potasium atau kalium oksida pula, apabila dia larut dalam air, dia akan bertindak balas dengan air, di mana dia akan menghasilkan ion kalium dan menghasilkan ion hidroksida. Okay, bagi amonia pula, apabila dia tindak balas dengan air, dia tidak akan mengion secara lengkap. Dia hanya mengion secara separuh, okay, di mana dia akan rampas satu hidrogen daripada air. Dia akan menjadi ion yang complicated, iaitu ion amonium, dan menghasilkan ion hidroksida. Jadi di sini apa yang kita boleh nampak, apa definisi alkali? Dia mesti larut di dalam air ataupun mengion di dalam air. Mengion maksudnya menjadi ion-ion, okay, di dalam air, okay, untuk menghasilkan ion hidroksida. Okay, jadi apakah maksud alkali? Okay, alkali adalah suatu bahan kimia yang mengion di dalam air untuk membentuk ion hidroksida. So keyword kita, dia mesti mengion di mana? Dalam air. Yang kedua, dia akan menghasilkan ion hidroksida. So itulah alkali.
Okay, kita tengok nombor 2. Dia minta kita tulis persamaan untuk pengionan alkali. So, kita tahu pengionan maksudnya menjadi ion. Okay, dan kalau alkali dia akan menghasilkan ion hidroksida. Jadi, sodium hidroksida, sodium adalah Na+, hidroksida adalah ion hidroksida. Jadi, di sini charge satu-satu cross, kita akan dapat NaOH. Okay, so NaOH, okay, jika dia mengion di dalam air, dia sendiri akan terurai menghasilkan kembali ion-ion, cation dan anion. Okay, untuk potasium oksida, okay, potasium, okay, oksida 1, 2 cross, kita akan dapat K2O. Okay, K2O apabila dia mengion di dalam air, dia akan bertindak balas dengan air, di mana dia akan menjadi ion dan dia akan terurai secara lengkap jadi cation, potassium ion dan ion hidroksida. So, sini kita kena seimbangkan lah. Sini ada 2K, jadi sini kena ada 2. Okay, di sini ada 2O, 2H, so 2OH. Okay, amonia pula. Okay, amonia. Okay, amonia merupakan alkali yang lemah. Maksudnya dia tidak akan terurai secara lengkap seperti 2 di atas. Okay, you nampak K2O, NaOH dia sudah terurai, cantik. Okay, satu unsur dalam satu ion. Okay, dalam cation. Tapi untuk amonia tidak, dia mengion secara separa. Jadi untuk cation dia akan terdiri daripada 2 unsur. Ini sebab amonia dia akan rampas satu ion hidrogen daripada water, so dia akan jadi cation yang complicated, makna dia terdiri daripada 2 unsur, dan dia akan, water ini akan kurang satu hidrogen, dia akan jadi ion hidroksida. Okay, so sekali lagi kita boleh nampak apakah definisi untuk alkali? Mengion dalam air menghasilkan ion hidroksida. Okay, seterusnya kita tengok sifat-sifat untuk alkali. Okay, yang pertamanya, okay, rasa pahit. Yang kedua, larut di dalam air. Yang ketiga, pH lebih daripada 7. Yang keempat, boleh mengkonduksi arus elektrik. Kenapa? Sebab bila dia larut dalam air, okay, dia akan mengion. Yang seterusnya, larutan tidak berwarna. Dan ini terbalik dengan asid, menukarkan kertas limas merah kepada biru. Okay, sekarang kita tengok kegunaan untuk asid dan base. Okay, yang pertama kita tengok asid nitrik. Asid nitrik HNO3 untuk membuat baja nitrat. Contohnya, okay, asid nitrat tindak balas dengan amonia. Amonia akan rampas satu hidrogen daripada dia, so dia akan dapat ammonium ion with ion nitrat. Jadi 1 cross, kita akan dapat NH4NO3. Nama ini adalah ammonium nitrat. Okay, ini merupakan satu contoh baja. Okay, nombor 2. Okay, ethanoic acid ini adalah cuka ataupun kita boleh panggil dia asid asetik. Okay, untuk mengawet buah-buahan dan sayur-sayuran. Okay, yang ketiga, okay, sulfuric acid. Okay, banyak kegunaan dia. Okay, kita boleh guna untuk membuat cat, baja dan elektrolit. Okay, baja contohnya. Okay, ini ialah nombor 3. Okay, asid sulfuric juga boleh tindak balas dengan amonia. Okay, H akan rampas, so kita akan dapat
ion amonium dengan ion sulfate daripada asid. So 1, 2, after crossing kita akan dapat 2 ion amonium dengan 1 ion sulfate. Nama dia amonium sulfat. Okey. Jadi asid boleh dijadikan sebagai baja apabila tindak balas dengan amonia. Okey, kita tengok nombor 4. Okey, metanoic acid, okey, ataupun nama biasa dia asid formic. Okey, biasa ada pada semut untuk mengumpalkan latex. Okey, benzoic acid, kalau you masih ingat lagi, E211, E212, E213. Okey, biasa ada pada bahan makanan kita, okey, setelah ditambahkan dengan contohnya ion sodium, ion kalium, okey, ion kalsium, dia akan jadi bahan pengawet. Okey, sodium hidroksida, okey, dia boleh dijadikan sabun setelah tindak balas dengan fats atau lemak. Okay, amonia, okey, dia boleh menjadikan baja kalau tindak balas dengan nitrik menjadi amonium nitrat. Kalau tindak balas dengan asid sulfurik menjadi amonium sulfate, itulah baja. Okey, nombor 8, 9 dan 10 semuanya alkali. Okey, jadi digunakan untuk menetralkan sesuatu yang berasid. Contohnya ini menetralkan tanah yang berasid, ini ubat gigi yang berasid, dan ini perut yang berasid. Okey, so itu sahaja untuk minggu ini. Kerja rumah sila siapkan buku kerja muka surat 92 dan depan 91. Okey, itu sahaja.